Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita menjemput pelajar-pelajar daripada SMK Sri Sentosa kelas 4A9 untuk membuat pembentangan. So, tajuk yang kita akan bentangkan pada hari ini adalah bab 8, bahan buatan dalam industri. So, ahli kumpulan daripada kumpulan bab 8.1 akan membentangkan alloy dan kepentingannya. Dijemput ahli-ahli kumpulan iaitu Cheng Liang, Yap Yan Tong, Shi Kai Song, Chong Jia Sheng, Xiu Hoyan dan juga Chong Jin Hao untuk memberi penjelasan tentang bab tersebut. Dipersilakan. Selamat sejahtera guru-guru dan murid-murid. Apakah alloy? Alloy adalah campuran dua atau lebih logam seperti gangsa atau loyang, atau logam dengan sedikit bukan logam seperti keluli. Sifat alloy adalah kuat, lebih keras, tahan kakisan, dan mempunyai rupa bentuk yang menarik. Contoh alloy dan kegunaannya. Duralumin boleh untuk membuat badan kapal terbang. Gangsa boleh dibuat pinggat. Loyang membuat alat muzik seperti trumpet instrument. Keluli juga boleh membina struktur bangunan. Keluli nikarat boleh membuat alat-alat pembenda, pisau benda. Putar boleh membuat barang penghiasan. Pembandingan sifat alloy dengan logam tulen. Pengalloyan adalah satu proses pencampuran atom asing ke dalam logam tulen. Apabila benda atom asing ditambahkan kepada logam tulen, sifat logam tulen akan berubah untuk memperbagi kelemahan dan struktur logam tulen. Proses pengalloyan boleh membantu mencegah kakisan logam, menambah kekerasan logam, membagi rupa bentuk logam tulen, dan mengubah sifat logam tulen supaya menjadi lebih keras dan kukuh. Ini adalah sifat alloy dan logam tulen. Permukaan alloy yang berkilat, tapi logam tulen akan pudar. Sifat tahan kakisan, alloy adalah tahan kakisan. Tapi sifat tahan kakisan logam tulen akan mudah kakis. Sifat kerasan alloy adalah keras, tapi logam tulen adalah kurang keras. Hubungan saiz dan susunan atom-atom dalam logam dengan kelemahan. Logam tulen mengandungi satu jenis unsur sahaja. Semua atom logam tulen mempunyai saiz atom yang sama. Atom-atom logam disusun tertentu dalam lapisan. Wujudnya ruang kosong dalam susunan atom-atom logam. Lapisan atom logam mudah menggelongsong apabila daya dikenakan. Maka logam tulen adalah mulus dan mudah ditarik menjadi dawai halus. Lapisan atom logam akan menggelongsong untuk mengisi ruang kosong apabila daya dikenakan. Maka logam tulen mudah ditempa dan mengubah strukturnya. Kelembutan logam tulen lembut, mulus, mudah ditempa, rintangan terhadap kakisan yang rendah. Kesan kehadiran unsur lain yang mempunyai saiz yang berbeza ke atas alloy. Alloy mengandungi dua atau lebih jenis unsur, seperti logam atau bukan logam. Atom unsur ditambah mempunyai atom yang berbeza dengan atom logam berbeza. Kehadiran atom-atom unsur yang berlainan saiz mengganggu susunan teratur atom-atom logam. Atom-atom dalam alloy tidak tersusun dengan teratur. Lapisan atom-atom logam tidak mudah menggelongsong apabila daya dikenakan. Maka alloy tidak mulus dan tidak mudah ditempa.
So, saya menjemputkan ahli kedua yang kumpulan saya ialah Kaisong. Selamat sejahtera. Tujuan pengalaman terdiri daripada untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam. Logam dalam mulut dan boleh ditempa. Logam mempunyai kekerasan dan kekuatan yang lebih tinggi. Contohnya, penambahan karbon ke dalam film menyebabkan keluli lebih keras dan kuat daripada ferrum tulen. Penambahan kuprum magnesium ke dalam aluminium yang ringan dan mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi. Seterusnya, pengalaman juga boleh meningkatkan rupa logam. Permukaan logam yang berkilau bertukar pula akibat pembentukan lapisan oksida logam. Alloy mempunyai permukaan licin, berkilau dan bersinar. Contohnya, penambahan zinc ke dalam kuprum menghasilkan alloy loyang yang mempunyai permukaan bersinar dan berwarna keemasan. Seterusnya, pengalaman juga boleh mencegah kakisan logam. Atom-atom logam mudah teroksida untuk membentuk permukaan oksida yang porous. Kekuatan logam menurun apabila terkakis. Unsur kromium yang ditambah ke dalam keluli bagi membantu mencegah kakisan. Penambahan kromium ke dalam keluli membentuk alloy keluli nikarat yang mempunyai permukaan yang berkilau dan tidak berkarat. Komposisi sifat dan kegunaan alloy. Duralumin terdiri daripada 93% aluminium, 3% kuprum, 3% magnesium dan 1% mangan. Sifat duralumin ialah tidak berkarat, ringan, kuat dan ketumpatan rendah. Duralumin untuk badan kapal terbang, kabel elektrik dan basikal lumba. Gangsa terdiri daripada 90% kuprum, 10% stainless. Sifat gangsa adalah tidak mudah terkakis, kuat dan keras, dan juga permukaan berkilat. Seterusnya saya akan menjemput ahli kumpulan seterusnya untuk membentang, yaitu Chong Jia Sheng. Terima kasih. Selamat pagi kepada semua. Antara kegunaan gangsa ialah pingat, piala dan tubuh negara Malaysia. Loyang terdiri daripada 70% kuprum dan 30% zinc. Antara sifat-sifat loyang ialah tidak berkarat, berkilat dan lebih kuat daripada kuprum tulen. Antara kegunaan loyang ialah alat muzik, kunci dan tombol pintu. Sekarang saya menjemput ahli saya, Chu Hoyat, untuk seterusnya presentation saya. Terima kasih. Selamat pagi kepada semua. Keluli ialah sejenis alloy yang bahan utamanya ialah besi. Ia mengandungi 98% dan 98% besi dan 0.2 hingga 2.0% karbon. Sifat itu ialah lebih kuat dan keras dan boleh ditempa. Ia juga dikenali sebagai keluli karbon. Ini terdapat 3 jenis keluli, iaitu keluli karbon rendah, keluli karbon sederhana dan keluli karbon tinggi. Ini adalah contoh kegunaan itu. Ia digunakan untuk membina struktur bangunan, badan kereta dan landasan kereta api. Seterusnya, keluli nikarat. Ia mengandungi 73% kuprum, 18% kromium, 8% nikel dan 1% karbon. Sifat itu ialah lebih kuat daripada besi telun dan boleh tahan kakisan. Kegunaan ini ialah digunakan
untuk membuat sudu dan kapur, alatan pembertahan dan sinki. Sekarang saya akan menjemput Yap Yen Tong untuk membentangkan slide. Selamat sejahtera kepada semua. Filter terdiri daripada 93% tandem, 3.5% antimoni dan 1.5% kuprum. Sifat filter ialah filter lebih kuat daripada tandem turun, ia tidak terkarat dan berkilat. Filter digunakan untuk membuat barangan penghasilan, cendera mata dan piala. Sekarang saya akan menjemput ahli kumpulan yang seterusnya, Chong Jin Hao, untuk membuat pembentangan. Alloy superkonduktor merupakan sejenis alloy yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan tanpa rintangan pada suhu yang sangat rendah. Ia mempunyai sifat yang sangat istimewa kerana alloy ini ditolak oleh magnet. Kegunaan alloy ini pada masa hadapan ialah untuk membina kereta api terapung. Kereta ini boleh mencapai kelajuan pada tahap yang sangat tinggi, tahan terhadap haba lenggai terhadap bahan kimia. Jadi dalam video ini kita akan bincang eksperimen 8.1 perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Okay, jadi tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Hipotesis, adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan dan lebih keras berbanding dengan logam tulen. Okay, ini adalah bahan dan peradas dia. Jadi untuk eksperimen ini terdapat dua eksperimen yang akan dijalankan. Yang pertama adalah untuk membandingkan sifat tahan kakisan bahan. Okay. Jadi hipotesis adalah keluli nikarat lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan besi, ataupun alloy dia lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan besi. Okay, jadi boleh ubah dimanipulasi jenis kepingan. Okay, di sini kita boleh guna kepingan. Nanti video yang cikgu tunjuk kita guna paku. Paku keluli dengan paku besi, ataupun satu adalah paku alloy, satu adalah paku logam tulen. Okey, gerak balas adalah kita tentukan yang manakah akan berlaku pengkaratan dahulu. Dimalakan isi padu air dan juga saiz kepingan. Okey, prosedur murid-murid boleh baca sendiri. Satu, bersihkan permukaan dua-dua kepingan ataupun paku dengan kertas pasir. Okay, catat pemerhatian, kemudian redamkan kedua-dua ke dalam air. Okay, yang ini guna beaker. Okay, boleh. Nanti video guna tabung uji boleh lah. Mana-mana boleh. Biar seminggu. Okay. Jom kita tengok video macam mana eksperimen dijalankan. Mungkin susunan radas yang digunakan berbeza sikit. Tapi tak apa. Idea dia samalah. Penting kita nak tengok yang manakah akan berkarat dahulu. Okay. Okey, kita gunakan ice ring, paku besi, paku keduli dan dua tabung uji. Masukkan paku besi ke dalam tabung uji pertama. Kita boleh guna paku beaker. keduli dalam tabung uji kedua. Okey, masukkan ice ring pada kedua-dua tabung uji. Rendam dalam air saja. Itu saja. Kita boleh buat di dalam kelas. Okey, kemudian kita biarkan selama 1 minggu di dalam mamal secara terdedah. Okey, ini adalah pemandangan pada hari pertama. Hasil cikgu ini Kedua-dua paku belum menghasilkan ada perubahan warna. Ini warna pada hari kedua. Okey, paku besi kelihatan ada warna mula merah. hari kedua mula berkarat. Paku besi mula berkarat. Paku keduli masih Tapi kekal paku alloy, sama paku seperti keduli pada hari pertama. tiada apa-apa. Okey, nampak lapisan. Okey, ini menunjukkan bahawa paku besi telah mengalami pengkaratan ataupun takisan. Ini bermakna paku besi
tidak tahan. Okay, ini kesimpulannya. Very good. Okay, baik, kita boleh tulis keputusan eksperimen. Okay, bila selepas dipesir dengan paku kertas pasir, paku keluli ataupun kepingan keluli pekilat, paku besi pekilat juga. Okay, selepas diredam dalam air sulin, selepas 1 minggu, keluli nikarat ataupun aloi masih berkirat, tiada pekarat, tidak mengalami kakisan. Tetapi kalau besi lepas seminggu, kita nampak pepejah perang sudah terbentuk pada paku itu. Ini menunjukkan besi telah mengalami pengkaratan ataupun kakisan. Okey, baik, seterusnya kita akan cuba tengok yang seterusnya, iaitu sifat kekerasan bahan. Okay, kita nak bandingkan bahan manakah lebih keras. Jadi hipotesis dia adalah gangsa lebih keras daripada cuprum. Okay. Untuk kali ini, aloi yang kita gunakan adalah gangsa dan logam tulin yang kita gunakan adalah cuprum. Jadi kita akan gunakan blok gangsa dengan blok cuprum. Okay. Boleh ubah dimanipulasi jenis blok gangsa dengan blok cuprum. Bergerak balas adalah diameter lekuk pada blok itu. Maksudnya, cuba tengok gambar ini. Jadi kita letak satu berbola keluli di sini dan dilekat dengan cellophane tape, peta cellophane supaya dia tak bergerak. Dan kita jatuhkan pemberat itu. Lepas itu dia akan membentuk satu lekuk. Dan kita ukur lekuk itu. Okey, nanti ada video murid-murid akan lebih faham. Okay, dan ini prosedur dia, letak sebiji bola keluli dan lepas itu pemberat letak di atas setinggi 50 cm. Okay, lepas itu jatuhkan dan ukur diameter. Ulang 3 kali supaya dapat keputusan yang lebih tepat. Okay, jom kita tengok video dia. Okay, baik. Video ini sama juga disediakan oleh cikgu ini, masih cikgu. Okay, jadi ada 2 blok cuprum dengan blok gangsa, kemudian berbola keluli untuk menghasilkan lengkung pada blok itu. Okay, jom. Baik, kita angkat pemberat. Okey. Letakkan bongkah di bawah slot besi tersebut. Betulkan kedudukan. Kemudian letakkan bola keluli di lubang yang benar. Untuk ini kita, kalau di Mak tak ada alat ini, kita boleh guna peta selotip cellophane tape. Okey, untuk supaya berbola ini tidak bergerak. Boleh guna selotip ataupun balatan inilah. Disediakan, pastikan kedudukannya betul dan lepaskan pemberat. Okey. Dan catat lekuk yang dihasilkan. Dia akan menghasilkan satu lekuk. Nampak? Ini adalah lekuk yang berhasil. Yes. Dan itu saja. Very simple experiment. Dan tukar dengan ubah 3 kali. Tukar dengan blok lain. Okey, lengkuk pertama. Dan tukar blok lain. Buat 3 kali lah. Betul atau tidak? Susun tempat lain supaya menghasil lengkuk di tempat yang berbeza. Ada alat ni, cikgu ada beli. Baru beli tahun lepas, dia buat di dalam form. Tukar orang pula, tukar perempuan. Okey. Kita guna bongkah yang pertama ni bentuk lengkuk kedua. Loyang. Okey, hasil lekuk kita tadi. Dua lengkuk, dan buat satu lagi. 3 lengkuk dan ambil purata dia. Kita cuba hasilkan lekuk kita. Okey, kemudian tak diameter lekuk. 3 mm. Okey, dan tulis dalam diameter lekuk. Tulis dalam jadual yang disediakan. Lebih kecil. Okey, baik. Jadi keputusan eksperimen ini mendapati bahawa cuprum diameter dia lebih besar dan loyang ataupun gangsa boleh juga. Dia adalah aloi, diameter dia lebih kecil. Okey, ini tujuan eksperimen kita lah. Untuk tengok diameter yang mana lebih besar. Yang lebih besar itu dia logam yang kurang kuat. Okey, very good. Eksperimen yang sangat bagus.
At least kita dapat satu gambaran sikit. Okey, jadi contoh kita telah guna gangsa dengan curriculum dia guna loyang boleh lah. Tengok supplier bagi apa. Okey, kita catat bacaan dia dan lepas itu ambil purata dia. Campur 3 bahagi 3. Okey, jadi curriculum dia adalah logam tulin, jadi diameter dia lebih besar menunjukkan dia kurang kuat. Okey. So itu sajalah eksperimen untuk kali ini. Okey, perbincangan mengapa perlu dibersih dengan kertas pasir untuk meninggikan lapisan oksida pada permukaan kepingan dia. Bandingkan kadar kakisan. Okey, jadi kadar kakisan yang manakah lebih senang mengkakis? Jawapannya, kadar kakisan besi adalah lebih tinggi daripada keluri nikarat. Dan blok manakah menghasilkan diameter lengkuk yang lebih besar? Jawapannya blok curriculum. Kerana curriculum dia adalah kurang kuat. Jadi diameter dia lebih besar. Okay, ini hubungan ni penting, ni konsep ni penting. Apabila saiz diameter dia lebih kecil, maksudnya lengkuk itu lebih kecil, maka saiz diameter lengkuk, saiz diameter lengkuk lebih kecil, maka sifat kekerasan bahan tersebut adalah lebih tinggi. Ini penting. Okey, itu saja untuk video ini. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Bye. Sekalian terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli kumpulan daripada kumpulan 8.1. Alright, penjelasan yang bagus. Alright, berkenaan dengan alloy dan kepentingannya. Sekarang dijemput pelajar-pelajar lain daripada kumpulan-kumpulan lain untuk bertanya soalan berkenaan dengan bab 8.1. Saya minta semua ahli kumpulan daripada 8.1 untuk buka kamera terlebih dahulu. Saya minta semua ahli kumpulan 8.1 untuk buka kamera terlebih dahulu. Okey, baik. Mungkin kita mulakan dengan kumpulan 8.2. Any volunteer daripada kumpulan 8.2 yang ingin bertanya soalan kepada 8.1 berkenaan dengan alloy, dipersilakan. Saya perlu open saya punya face. Okay. Yes, switch on your camera, betul. Switch on your camera and your mic. Okay, change dulu. Bagaimana pengaloyan mencegah kakisan logam? Unsur kromium yang ditambahkan ke dalam keluri bagi mencegah kakisan. Thank you. Okay, tadi Chen Yu tanya bagaimana pengaloyan dapat mencegah kakisan kan? Lepas tu Yantung pun jawab kata dengan menambah apa ya? Yantung, again, repeat. Menambah unsur kromium ke dalam keliru. Come again? Ulang, pardon? Unsur kromium yang ditambahkan ke dalam keliru bagi mencegah kakisan. Itu untuk menghasilkan apa? Kamu tambah unsur kromium ke dalam keluli untuk mencegah untuk menghasilkan apa? Adakah bermaksud semua elemen, semua alloy yang dihasilkan pun kita kena tambah kromium ke? Adakah semua alloy yang dihasilkan kita pun tambah kromium dan dia terus tidak terkakis? Adakah begitu? Minta tolong kawan-kawan yang lain juga fikirkan jawapannya. Yes, Yantung. Ada jawapan?
Mungkin Liang boleh membantu? Cikgu, boleh repeat sekali lagi itu pertanyaan? Okay, asalnya Chen Yu tanya. Tak silap saya lah kan. Chen Yu tanya bagaimana alloy boleh jadi tak karat. Alright. So Yan Tong pun jawab tambah kromium. Okay, so cikgu nak tanya, adakah semua alloy yang dihasilkan kita just tambah kromium dan benda akan jadi, alloy tu akan jadi terus tak berkarat? Adakah maksudnya semua alloy pun kita tambah dengan kromium? Tidak. Okey, tidak. So boleh tak bagi contoh spesifik? Contoh spesifik ataupun contoh secara umum. Apakah bahan yang ditambah kepada apa supaya benda tu tak berkarat? Macam tu. Apakah bahan yang ditambah kepada apa supaya kromium boleh bertambah besi, nikel, dan karbon untuk menjadi alloy kalori nikarat. Okay, itu contoh untuk kalori nikarat. That means besi biasanya akan berkarat. So kita tak mau besi berkarat. Kita pun tambahlah dengan kromium, nikel dan karbon. Supaya besi itu menjadi kalori nikarat, stainless steel. Okay, kita tambah 3 unsur tersebut supaya besi sekarang boleh jadi kalori nikarat dan dia takkan berkarat. Okay ya. So saya rasa jawapan Liang dah menjawab pertanyaan Chen Yu. Alright. Okay, soalan seterusnya daripada kumpulan 8.3. Soalan saya ialah mengapakah alloy mempunyai takar lebur yang lebih rendah berbanding dengan logam asalnya? Kerana alloy mempunyai takar lebur yang lebih rendah berbanding dengan logam asalnya. Kehadiran atom asing yang berlain saiz mengganggu susunan teratur atom-atom logam yang menyebabkan kekuatan ikatan logam antara atom-atom logam berkurang. Contohnya, alloy petri yang terdiri daripada 60% timah dan 40% plumbum mempunyai takar lebur yang rendah iaitu 180 darjah Celsius. Okay, baik. Penjelasannya bagus. Alright, saya berharap boleh menjawab soalan. Tadi soalan yang dikemukakan oleh Chihao ya? Betul? Chihao yang kemukakan soalan ke? Ya, cikgu. Alright. So saya rasa terjawab soalan anda. Now kita beralih kepada kumpulan 8.4. Sila bertanya soalan. Kumpulan 8.4. Sila kemukakan soalan. Dalam buku teks muka surat 257, Raja ketiga ia menunjukkan jika ada atom asing yang lebih besar daripada atom logam tulen. Tetapi jika atom asing itu lebih kecil, apa akan berlaku? Jika atom asing yang kecil juga boleh berlaku situasi yang sama dengan atom yang lebih besar itu, iaitu susunan teratur atom logam turun juga akan terganggu menyebabkan atom di dalam alloy sukar menggelongsor, tetapi kuantiti atom asing yang kecil akan lebih banyak daripada atom asing yang besar. Okay, bagus. Soalan yang interesting. Tak pernah lagi saya fikir soalan macam ni kan. Kalau kita tukar dengan, biasanya kita ada atom asing yang besar. Kalau kita tukar atom asing yang kecil, adakah dia masih berfungsi yang sama? So Jin Hao jawab dengan tepat ya. Alright. Kalau kita ada atom yang bersaiz berlainan ditambah kepada logam tersebut, dia telah mengganggu susunan atomnya yang teratur. Dan seterusnya boleh mengelakkan lapisan-lapisan atom daripada tergelongsor.
So baguslah jawapan tersebut. Alright, very accurate. Okay, ada lagi pertanyaan lain yang ingin ditanya? Other than the above questions. Cikgu, saya ada. Boleh William? Silakan. Okay. Salah satu William? sifat, yes, sudah buka. Ya, okay. So, salah satu sifat alloy adalah berkilat. Bagaimana ini dapat dihasilkan? Kuprum ditambah dengan zinc dalam kuantiti yang kecil, alloy loyang yang mempunyai permukaan yang berkilat akan terhasil. Okay, ini khas kepada loyang ya. Khas kepada loyang di mana kamu tambahkan zinc kepada kuprum untuk menghasilkan loyang yang lebih berkilat berbanding dengan the original kuprum. Okay, so this is contoh, spesifik contoh lah. Again, bukan setiap kali kita nak jadikan alloy tersebut berkilat, kita just tambah zinc. Tidak semestinya. Alright, dia adalah contoh spesifik kepada loyang sahaja. So, saya berharap boleh menjawab soalan William. Okay, William? Boleh ya? Okay, ada lagi pertanyaan lain daripada kumpulan-kumpulan lain ke? Any other further question? Okay, tak ada. Okay, so kumpulan 8.1 kita tangkap satu gambar ya. Alright, senyum pada kamera masing-masing. 1, 2, 3. Okay, alright. So, okay, bagus presentation hari ini daripada kumpulan 8.1. So, sekarang kita akan menjemput pula kumpulan 8.2 untuk membuat presentation untuk 8.2 lah. Okay, so kumpulan 8.1 boleh tutup kamera dahulu. Okay, thank you very much. Now, kumpulan 8.2, presenter standby PowerPoint slide sekarang. Komposisi kaca dan kegunaannya. Okay, baik. So, terima kasih daripada kumpulan 8.1. Sekarang kita akan menjemput pula ahli-ahli kumpulan daripada kumpulan 8.2 yang bertajuk komposisi kaca dan kegunaannya. So, dijemput Choi Kamen, Chu Yin Xuan, Clement Mok, Crystal Chang, Qiu Chen Yu dan juga Tong Meng Yip untuk membuat pembentangan bagi subtopik 8.2 ni. Dipersilakan. Selamat sejahtera sekalian. Nama saya Hu Chen Yu dari kelas 4A9. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk komposisi kaca dan kegunaannya. Komponen utama kaca ialah silika ataupun silikon dioksida. Pertama sekali, marilah kita memahami sifat asas kaca. Sifat asas kaca termasuklah keras tetapi rapuh, penebat elektrik, penebat haba, kalis air, let sinar dan akhirnya lengan secara kimia. Pertama sekali, sifat asas kaca keras tetapi rapuh. Kaca boleh menahan mampatan tetapi tidak menahan tekanan. Seterusnya, sifat asas kaca ialah penebat elektrik. Kaca ialah penebat elektrik kerana charge elektrik tidak boleh mengalir bebas dalam kaca. Sifat kaca yang seterusnya ialah penebat haba. Kaca ialah penebat haba kerana kaca tidak membenarkan haba mengalir melaluinya. Maka kita mengenalikan kaca sebagai penebat haba. Saya ingin menjemput ahli yang seterusnya untuk membuat pembentangan. Selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan saya. Saya hari ini mau cakap itu sifat asal kaca yang seterusnya ialah kalis air. Kalis air ialah kaca tidak mengira air. Air akan kekal ada permukaan kaca apabila air dititiskan ke atasnya. Lepas itu lengan secara kimia. Lengan secara kimia bermaksud itu kaca yang tidak cergas atau aktif. Kaca tersebut tidak menerima atau berkongsi.
silikon dioksida sangat stabil. Selepas itu ialah luxina. Luxina ialah kaca kelihatan jelas dan membernar. Sekarang saya akan menjemput ahli seterusnya untuk membuat pembentangan Carmen. Selamat pagi guru-guru dan rakan-rakan. Pertama sekali jenis kaca terdapat 4 jenis, iaitu kaca silika terako, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan kaca plumber. Pertama sekali ialah kaca silika terako. Kaca ini ialah kaca yang paling keras. Ia dihasil daripada silika, iaitu silikon dioksida dan tanpa campuran bahan kimia lain. Kaca ini memerlukan suhu tinggi untuk melebur, yaitu 1800 degree Celsius. Kaca ini adalah luxina dan lengah terhadap bahan kimia. Kaca ini mempunyai tingkat lebur yang tinggi. Kaca yang tidak mengacut atau mengembang dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Kaca ini sesuai untuk membuat kaca teleskop cermin mata. For next member to membuat pembentangan ialah Tong Mengyi. Jenis kaca yang seterusnya adalah kaca soda kapur. Jenis kaca ini terdiri daripada 3 main komponen atau elemen, iaitu silika, batu kapur atau dikenali sebagai kalsium karbonat, dan soda natrium karbonat. So untuk kaca ini, soda akan menurunkan takat lebur silika dan ia akan mempunyai takat lebur yang sangat rendah sebanyak 1000 degree Celsius. Jenis kaca ini mudah dibentuk dan sesuai digunakan untuk membuat bekas kaca. Contohnya ada di sebelah kanan yang untuk bekas kaca. Tetapi bekas kaca yang sering akan menyentuh tenaga haba seperti tabung uji atau tabung didih tidak boleh digunakan untuk kaca ini kerana jenis kaca soda kapur ini tidak tahan terhadap haba dan mudah retak. Retak iaitu pecah apabila dia dikenakan perubahan suhu yang mendadak. So saya akan menjemput member yang seterusnya, iaitu Clement, untuk meneruskan pembentangan. Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakannya. Slide ini adalah tentang kaca borosilikat. Kaca borosilikat dihasilkan daripada silika, boron oksida, soda dan aluminium oksida. Kaca borosilikat sesuai untuk menghasilkan peralatan kaca magma, periuk memasak kaca dan kaca lampu kereta. Sifat kaca borosilikat adalah takat lebur yang tinggi berbanding kaca yang lain, iaitu 1723 Celsius. Kaca borosilikat adalah kurang tumbat berbanding kaca kapur soda. Dan oleh itu, kaca borosilikat adalah perkali pengembangan haba yang rendah, maka tidak mudah retak dan mempunyai kejutan haba yang tinggi. Terima kasih. Oleh itu saya nak menjemput ahli kumpulan yang lain. Selamat sejahtera guru-guru dan rakan-rakan. Kaca plumbum dihasilkan daripada silika, soda dan plumbum 2 oksida. Plumbum menggantikan kalsium untuk menghasilkan kaca yang lebih lembut dan tumpat. Dia sesuai untuk membuat prisma dan kaca perhiasan kerana mempunyai ketumpatan yang tinggi dan mempunyai indeks pembiasan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas pembentangan bagi subtopik 8.2 iaitu komposisi kaca dan kegunaannya. Sekarang saya menjemput semua ahli kumpulan 8.2 untuk buka kamera.
Okay, mungkin kita tangkap gambar dulu ya. Alright, look at the screen first. Your camera first. Okay, 1, 2, 3. Okay, seterusnya saya nak bertanya, ada tak ahli-ahli kumpulan lain yang ingin bertanya soalan tentang komposisi kaca dan kegunaannya? Mungkin kita mulakan dengan kumpulan 8.1. Any question? Mengapakah silika sesuai digunakan dalam teleskop? Because kaca ini mempunyai takat lebur yang tinggi, so tidak akan mengembang atau mengecut yang banyak. Okay, bagus. Tri-Common dah menjawab soalan. Alright, kerana dia tak mengecut dan mengembang dengan banyak ya, di bawah perubahan suhu yang besar. That's why dia sesuai untuk dijadikan sebagai kaca teleskop. Alright, so soalan seterusnya daripada kumpulan 8.3. Mengapakah kaca plumbum digunakan untuk membuat prisma? Kerana kaca plumbum mempunyai indeks pembiasan yang tinggi. Okay, saya nak tanya, apakah maksudnya indeks pembiasan yang tinggi? Betul lah, indeks pembiasan. Dia sesuai jadi kaca prisma, so dia ada indeks pembiasan yang tinggi. Tapi apakah maksudnya? What is so special about indeks pembiasan yang tinggi? Kaitkan dengan the kaca prisma tadi. Boleh refleks itu cahaya. Yes, boleh reflect itu cahaya kan, so that it looks more attractive. Okay, that's why kalau you live in a mansion ataupun you tengok cerita Korea ke apa benda kan, they always have the very nice light, okay, with a lot of crystal glasses. Those they use kaca plumbum. Alright, soalan ni pernah ditanya dalam SPM. Okay, seterusnya saya nak menjemput pelajar daripada kumpulan 8.4 untuk bertanya soalan. Jangan lupa untuk buka kamera ya. Jangan lupa untuk buka kamera apabila you kemukakan soalan. Mengapakah kaca borosilikat digunakan dalam makmal? Okay, kaca borosilikat digunakan dalam makmal kerana salah satu sifatnya ialah rintangan terhadap haba. Minggip, saya rasa boleh further explain. Boleh jelaskan dengan lebih terperinci lagi sifat rintangan terhadap haba. Kenapa dia ada sifat rintangan terhadap haba? Boleh sambung berkenaan dengan pekali pengembangannya? Okay, kerana pekali pengembangan yang rendah menyebabkan peralatan kaca tidak mudah pecah terhadap haba. Tidak mudah retak akibat dikenakan tegangan terma. Minggip. Okay ya? Alright. So saya rasa yang selalu ditanya ialah makmal punya peralatan. So sebenarnya waktu Minggip menjelaskan tentang kaca soda kapur tadi, dia pun ada highlight kata tak sesuai. Kaca soda kapur digunakan untuk buat tabung didih dan tabung uji. Saya rasa baguslah your penjelasan. You kaitkan. Okay, kenapa dia tak sesuai? Kerana dia tak tahan haba. Alright. So di sini kenapa kita boleh guna kaca borosilikat untuk buat tabung uji dan tabung didih? Kerana dia ada pekali pengembangan yang rendah. Maksudnya kalau kita panaskan, eksperimen kimia kan selalu buat pemanasan dan penyejukan kan. So kalau kita panaskan and then kita sejukkan, dia tak akan mudah dia tak mudah meretak. Okay, that's why kita guna perkataan pekali pengembangan yang rendah. Alright untuk menunjukkan dia tak mudah retak.
Alright, penjelasan yang bagus. Seterusnya ada soalan lain daripada kumpulan lain? Further questions? Ada lagi soalan daripada kumpulan lain yang ingin bertanya? Any further question? Okay, kalau tak ada, kita continue with the next group. Okay, thank you very much kumpulan 8.2 penjelasan yang terperinci. Kamu juga telah menjelaskan setiap perkataan berkenaan dengan lengai secara kimia, apakah maksudnya penebat haba. Okay, I find that very precise lah. Okay, kerana kamu jelaskan setiap satu perkara tersebut. Okay, so very good. Now, kita teruskan dengan kumpulan 8.3, komposisi seramik dan kegunaannya. Diminta presenter untuk share PowerPoint dulu. Share dulu PowerPoint tersebut. Okay, terima kasih. So, sekarang saya akan menjemput ahli-ahli kumpulan daripada kumpulan 8.3 yang bertajuk komposisi seramik dan kegunaannya. So, dijemput ahli-ahli kumpulannya Ui Jiayin, Eng Ziqi, Ong Kaiyang, Lim Shuyi, Leong Wei Xuan dan juga who's missing here? Lim Shuyi. Sudah. Siapa The blocking, I cannot read the name. Wait, Wei Xuan, Shu Yi, Qi Hao, sudah. Eng Ziqi, sudah. Ong Kaiyang, sudah. Saya dah bacakan semua nama. Okay. So, semua ahli-ahli tersebut untuk membuat pembentangan bagi bab 8.3. Okay, dipersilakan. Selamat sejahtera Puan Ang dan kawan-kawan. Kumpulan saya akan membentangkan subtopik 8.3, komposisi seramik dan kegunaannya. Pembentangan akan dimulakan dengan Eng Qi Hao untuk menerangkan apa itu seramik. Apakah itu seramik? Seramik merupakan bahan buatan dalam industri yang terawal dalam tamadun manusia. Seramik adalah pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Bahan seramik terhasil melalui proses pembentukan dan penggerasan menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang tinggi. Kebanyakan komposisi seramik terdiri daripada sebatian logam, sebatian bukan logam atau sebatian separa logam. Dalam sebatian logam terdapat aluminium oksida dan magnesium oksida. Dalam sebatian bukan logam ada titanium karbida. Sebatian separa logam termasuklah boron, nitrate, silikon, karbida. Seterusnya, saya ingin menjemput ahli kumpulan yang seterusnya iaitu Leong Yun Yi untuk meneruskan pembentangan ini. Sekarang saya akan menerangkan sifat asas seramik. Seramik mempunyai rintangan haba yang tinggi, mudah pecah, penebat haba iaitu tidak mudah mengalir haba, keras dan kuat, penebat elektrik iaitu tidak mengalirkan elektrik, lenggai secara kimia. Atom di dalam seramik diikat oleh ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat. Oleh itu, seramik hanya boleh melebur suhu tinggi, keras dan menahan mampatan. Selain itu, apabila dikenakan oleh daya, atom di dalam seramik tidak dapat menggelongsor antara satu sama lain kerana atom diikat dengan kuat dalam susunan tidak teratur. Tenaga daripada daya akan digunakan untuk memecahkan ikatan.
Oleh itu, seramik akan bersifat rapuh dan lemah terhadap renggangan. Di samping itu, elektron dalam seramik tidak bebas untuk mengontaksikan elektrik dan haba. Seterusnya, saya akan menjemput ahli yang seterusnya, yaitu Sui, untuk meneruskan pembentangan. Okey, mungkin ada masalah sedikit dengan mic Shui. Shui, cuba buka mic semula. Cikgu boleh dengar tak? Okey, sekarang boleh. Repeat the whole thing. Untuk pengetahuan semua, seramik terbahagi kepada seramik tradisional dan seramik termaju. Seramik tradisional merupakan seramik yang diperbuat daripada mineral semula jadi. Contohnya silikat, tanah liat, silika dan kaolin. Manakala seramik termaju merupakan seramik yang diperbuat dengan mencampurkan bahan buatan seperti aluminium oksida, zirconium dioksida, silikon nitrat, silikon karbida, silikon sialon, aluminium, oksigen dan nitrogen ke dalam mineral semula jadi seperti silikat, tanah liat, silika dan kaolin. Seramik tradisional yang dihasilkan dengan kaedah tradisional, tanah liat dicampurkan bersama-sama air untuk menghasilkan campuran yang lembut dan mudah terbentuk, iaitu pemanasan tanah liat ini dalam relau yang bersuhu tinggi. Pada kebiasaannya, seramik tradisional digunakan dalam pembuatan nota-nota, tembikar dan pinggan mangkuk. Seramik termaju yang dihasilkan melalui proses baharu dan aplikasi teknologi moden dalam bidang sains bahan. Seramik termaju memiliki sifat-sifat yang lebih baik daripada seramik tradisional seperti mempunyai rintangan haba, lebih lengai secara kimia serta memiliki sifat superconductivity. Seramik tradisional mempunyai kegunaan yang dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Antara termasuklah seramik tradisional lengai terhadap bahan kimia seperti asid, garam dan air, menjadikannya sesuai sebagai pinggan bekas air dan peralatan gigi. Selain itu, seramik tradisional dan keras. Sifat mekaniknya yang baik dan mudah menjadikan tubing, bata dan konkrit digunakan sebagai bahan binaan rumah dan bangunan. Seterusnya, seramik tradisional tidak mengkonduksikan elektrik. Ini menjadikannya sesuai sebagai penempat elektrik dalam sistem penghantaran elektrik berkuasa tinggi. Di samping itu, seramik tradisional mempunyai takat lebur yang tinggi. Ini menjadikannya sesuai sebagai periuk tanah liat, mangkuk pija dan penebat haba dalam ketuha. Seterusnya, saya akan menjemput ahli yang seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Sekarang, marilah kita melihat contoh-contoh seramik termaju, sifat dan kegunaannya. Seramik termaju adalah bersifat penebat haba. Contohnya,
Lithium oksida adalah penebat haba yang tahan suhu yang sangat tinggi. Digunakan sebagai penebat haba pada muncung roket. Seterusnya, elektroseramik yang mengandungi silikon karbida mengkondaksikan elektrik yang baik digunakan dalam kapasitor, sensor magnet dan modular optik. Seramik termaju juga boleh digunakan sebagai penukar pemangking eksos kereta. Aluminium digunakan untuk mengurangkan gas-gas beracun dan bahan pencemar udara yang dibebaskan. Semikonduktor, iaitu seramik yang mengandungi alumina dan silika, juga digunakan dalam pembuatan microchip. Seterusnya, borong karbida adalah antara seramik termaju yang paling keras menjadikannya sesuai dalam pembuatan baju perisai, muncung letupan dan berbola. Zirconium oksida, iaitu seramik termaju zirconium oksida adalah sangat keras dan tidak mudah tumpul dan lengas terhadap bahan kimia, menjadikannya sesuai dalam pisau seramik dan lesung. Seterusnya, silikon karbida dan tungsten karbida adalah sangat keras, berkali perembangan haba yang sangat rendah, dan rintang terhadap kecutan haba, menjadikannya alat pemotong berprestasi tinggi. Kemudian, kita akan menjemput ahli yang seterusnya, itu Anzici, untuk meneruskan pembentangan. Selepas itu, saya akan menjelaskan aplikasi penggunaan seramik. Dalam bidang perubatan, seramik zirconia digunakan dalam implan gigi. Seramik alumina digunakan dalam pembuatan tulang lutut. Seramik juga digunakan di dalam mesin pengimejan resonans magnetic resonance imaging MRI kerana memiliki sifat superconductivity. Dalam bidang pengangkutan, komponen enjin di dalam kapal terbang jet dibuat daripada seramik. Untuk penjanaan tenaga, seramik digunakan sebagai bahan penebat elektrik di kawasan yang mempunyai voltan yang tinggi seperti di kawasan stesen jana kuasa. Pembentangan kumpulan kita sudah tamat. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan daripada kumpulan 8.3. Alright. Komposisi seramik dan kegunaannya. Now, cikgu dapati di slide, salah satu slide kamu berkenaan dengan seramik tradisional. Okey, ada silap perkataan Dalam contoh dalam seramik tradisional digunakan untuk buat batu bata, tembikar dan juga pinggang mangkuk. Dalam slide kamu, you tulis nota-nota. Bukan nota-nota digunakan untuk membuat batu bata. Those that we use to build houses, okay? The bricks that we use to build houses, those are batu bata. Alright, batu bata. Alright, sekarang saya minta semua ahli kumpulan 8.3 untuk buka kamera. Alright, kita tangkap satu gambar dulu. Look at your camera. 1, 2, 3. Alright. Now, saya minta ahli-ahli kumpulan lain untuk mengemukakan soalan berkenaan dengan komposisi seramik dan kegunaannya. Dipersilakan. Anyone? Bolehkah saya tanya, silikon karbida merupakan contoh seramik termaju yang mempunyai struktur dan sifat kekerasan seperti berlian. Bolehkah silikon karbida digunakan untuk membuat gelas minuman? Terangkan mengapa. Boleh, sebab silikon karbida adalah keras dan kuat, iaitu dia tidak akan mudah pecah. Selain itu, ia juga lengas terhadap tindak balas kimia, iaitu selamat untuk digunakan. Silikon karbida turut mempunyai perkali perembangan yang rendah atau tahan haba, iaitu tahan kecutan terma. Okay, thank you Jayin. Penjelasan yang mendalam. Alright. Okay, saya berharap penjelasan daripada Jayin dapat menjawab soalan Liang. Okay, Liang? Okay. Alright.
Okey, soalan seterusnya daripada kumpulan lain. Antara seramik kemaju dan seramik tradisional, yang mana mempunyai sifat yang lebih baik? Seramik kemaju mempunyai sifat-sifat yang lebih baik seperti mempunyai rintangan haba dan lelasan yang lebih tinggi, lebih lenggai secara kimia, serta memiliki sifat superconductivity. Okey, bagus. Saya rasa Wei Shen dah menjawab soalan kan? Boleh ya, Kamen? Okey, Kamen, boleh ya? Boleh. Alright. Soalan seterusnya daripada kumpulan lain. Any other further questions? Kaolin merupakan tanah laik putih yang digunakan untuk membuat temika putih. Apakah bahan yang perlu Bahan ferrum oksida ferrum 2 oksida boleh ditambahkan untuk menghasilkan temika berwarna hijau. Hal ini kerana sebatian ferrum 2 mengandungi ion ferrum 2 positif yang memberikan warna hijau. Okay. Thank you very much, Kayang. Saya rasa penjelasan yang bagus. Alright, itu pun soalan daripada buku teks yang wajib dijawab. Okay, so telah dijawab ya. Why dia warna hijau? Kerana ada ferrum 2 ion. Okay, ada pertanyaan lain daripada kumpulan lain? Any further question? Question. Di sini ada itu aplikasi lithium silicon oksida adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan muncung roket. Tambahan lithium silicon oksida ini seramik. So mengapakah dia digunakan? Kerana lithium silicon merupakan penebat haba yang baik. Dia dapat tahan suhu yang sangat tinggi. Okay. Saya rasa jawapan Chihao betul. Alright. Ada pertanyaan lain daripada soalan daripada kumpulan lain? Any further question? Apa jenis seramik yang boleh digunakan di dapur? Okay, apa jenis seramik yang boleh digunakan di dapur? Jenis dikromium oksida kerana ia adalah sangat keras, tidak mudah tumpul dan lengai terhadap kimia menjadikannya sesuai dalam pisau seramik dan lesu. Okay, bagus. Saya rasa penjelasannya very good, very deep. Okay, you orang ada buat extra reading. Saya dapati ada banyak maklumat tambahan. Instead of just apa yang ada kat buku teks, you cover more than what is in the buku teks. That means you are memang pro lah dalam bab ni kan. Bab 8.3, you are all experts already. Okay, you all went all out to get more information. Okay, I can see very good effort, very good. Ada pertanyaan lain tak? Kalau tidak, saya nak teruskan dengan bab 8.4 pula. Any more further question? Kalau tiada, saya akan minta 8.4 untuk buat persembahan ya. Alright, persembahan pula, perbentangan. Alright, so thank you very much kepada kumpulan 8.3. Kita dah tangkap gambar ke belum? Sudah. Sudah, okay. So tutup kamera, kita minta pula 8.4 untuk buat presentation. 8.4, silakan your PowerPoint. Okay, wait for a while lah. Saya
Okay, so terima kasih tadi kepada kumpulan 8.3 yang bertajuk komposisi seramik. Sekarang kita akan menjemput pula daripada kelas 4A9 bab 8.4 bahan komposit dan kepentingannya. So saya menjemput ahli-ahli kumpulannya iaitu Olivia, Joel Lau, Lian Teng, Leong Yun Yi, William Wong dan Yap Kuan Wing untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Okey. Salam sejahtera guru dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan saya akan membentangkan subtopik terakhir, bab 8, iaitu bahan komposit dan kepentingannya. Okey, ini adalah 6 ahli kumpulan saya yang menolong dengan banyak dalam slide-slide ini. Okey, pembentangan grup saya akan menerangkan dengan mendalam 4 bahagian ini yang ditunjukkan di sini. Okey, sebelum saya mulakan, terima kasih kepada Puan Ang Kuan Yi kerana memberi kami peluang ini. Okey, mari kita mulakan. Okey, subtopik ini ialah bahan komposit. Apakah bahan komposit? Mari kita mulakan dengan membelah perkataan dan mencari definisinya. Bahan bermaksud barang ataupun benda, manakala komposit dalam konteks ini bermaksud terdiri daripada beberapa bahagian atau unsur. So, oleh itu, apabila kita menggabungkan dua definisi ini, kita mendapatkan idea kasar bahawa bahan komposit adalah bahan yang dibuat dari dua atau lebih bahan lain. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan yang diperbuat daripada dua atau lebih bahan diklasifikasikan sebagai bahan komposit. Masih terdapat syarat-syarat lain. Okay. Saya akan melalui syarat-syarat ini dengan segera dulu. Selepasnya saya akan menerangkan satu demi satu. Okay. So, secara amnya, bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen. Maksud bukan homogen senanglah ialah tidak sama. Okay. Selain itu, bahan yang digunakan tidak lawa antara satu sama lain. Terdiri daripada dua komponen iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan. Okey, seterusnya ialah kedua-dua komponen hadir dalam kuantiti ketara iaitu lebih daripada 5%. Akhirnya ialah sifat bahan komposit perlulah mempunyai sifat yang lebih baik daripada komponen asal. Okay. So, saya akan menerangkan satu demi satu. Okey, so apakah maksud bahan matriks dan bahan pengukuhan? Bagaimana kita klasifikasikannya? Okey, tengok gambar-gambar ini. Bahan A tambah bahan B akan menghasilkan bahan A tambah B. Secara general, pembuatan bahan komposit adalah macam ini. Juga bolehlah anda lebih daripada dua bahan, tetapi dalam contoh ini mempunyai dua bahan saja untuk tujuan perfahaman. Okay. So, bahan A diklasifikasikan sebagai bahan matriks, manakala bahan B diklasifikasikan sebagai bahan pengukuhan. So, secara amnya, bahan matriks adalah bahan yang merupakan sebahagian besar bahan komposit yang dihasilkan. So, apabila kita melihat barang komposit dalam slide ini, itu bahan A tambah B punya, kita boleh lihat dengan jelas. Bahan A adalah bahan yang merupakan sebahagian besar bahan komposit yang terhasil dan ia juga adalah bahan yang mengikat bahan pengukuhan. So, afterwards kita akan lihat contoh yang lain lah bersama-sama. Tetapi buat masa ini, izinkan saya menerangkan satu lagi syarat yang sangat-sangat penting. Bahan yang digunakan tak lawa antara satu sama lain. In other words, ia tetap terpisah. Banyak orang tak faham itu. Okay. So, untuk faham dengan lebih baik, tengok animation ini. Bahan A dan bahan B adalah komponen sesuatu bahan komposit. Apabila mereka bergabung, mereka tidak lawa antara satu sama lain. Kita masih boleh tengok dalam bahan yang dihasilkan mempunyai bahan A dan juga bahan B. Mereka hanya digabung antara satu sama lain. Most of the time lah, gabungan ini tercapai dengan penggunaan sejenis gam yang kuat seperti gam epoksi. Gam epoksi ini ada dua bahagian lah, itu hardener dan itu resin. But kita tak masuk ini punya. Okay. So kita juga boleh faham konsep ini macam ini.
Bahan A tambah bahan B menghasilkan bahan A tambah B. Okey. Tetapi jikalau hasilnya adalah bahan komposit, ia boleh dipisahkan menjadi balik komponen-komponen dia. So, jika saya sudah mendapat bahan A dan tambah bahan B, bahan komposit ini, saya boleh pecahkan dia dan dapat balik bahan A saya dan bahan B saya. Okey. Okey, sekarang saya akan biarkan Olivia mengambil alih bahagian seterusnya. Atau bahan komposit. Dinding rumah kita. Dinding rumah kita sebahagian besar diperbuat daripada konkrit komposit. Tengok gambar-gambar ini. Kita boleh tengok ada simen dan juga jejaring dawai dalam konkrit. So, yang mana satu ialah bahan matriks? Yang mana satu ialah bahan. Pada akhirnya, yang mana satu bahan merupakan sebahagian besar konkrit? Jawapan ialah simen. Batang logam ialah bahan pengukuhan. Fungsi bahan pengukuhan ialah untuk memberi kekuatan kepada bahan matriks. Okey, contoh terakhir yang saya ingin tunjukkan ialah contoh bahan komposit semula jadi kayu. Daripada buku teks muka surat 266, secara general kayu terbuat oleh lignin dan gentian selulosa. Dalam bahasa Inggeris dikenali fiber. Apabila kedua-dua bahan ini digabungkan, kayu yang mempunyai kayu pun juga sejenis bahan komposit. Sekarang saya akan menjemput Leong Yun Yi dan penerangan seterusnya. Selamat sejahtera Puan Ang dan rakan-rakan. Pertama sekali iaitu konkrit diperkukuhkan. Pernah tengok tak orang yang membuat bangunan? Mereka guna keluli sebagai bahan pengukuhan dan ia dikelilingi oleh konkrit iaitu bahan matriks. So, kedua-dua bergabung dan menjadikan konkrit diperkukuhkan. Kegunaan dia adalah digunakan dalam industri pembinaan jambatan, embangan dan bangunan. Okey, kita teruskan yang kedua. Kaca gendian. Kaca gendian adalah gabungan plastik dan gendian kaca. Ia digunakan dalam pembuatan topi keleda, bambar keleda dan papan litar tercetak. Yang ketiga, gendian optik. Gendian optik mempunyai 3 lapisan. Bahan pengukuhan adalah lapisan pertama. Kita panggil teras. Teras dibuat oleh gendian kaca silika. Bahan matriks yang mengelilingi teras ialah lapisan yang kedua dan dipanggil lapisan salutan yang terdiri daripada salutan kaca. Akhir sekali, lapisan paling luar yang sebagai jaket pelindung diperbuat daripada plastik. Ia digunakan untuk menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya. Cahaya bergerak melalui gendian kaca secara satu siri pantulan dalam penuh. Jadi Unify kita adalah guna gendian optik, so ia sangat cepat. Bahan teras dan bahan matriks mempunyai indeks biasan yang berlainan membolehkannya membawa data dalam kapasiti yang banyak dan tidak terjejas oleh gangguan elektromagnet. So saya akan jemput Joel Lau teruskan pembentangan. Kaca fotokromik terhasil apabila kaca digabungkan bersama-sama argentum klorida dan kuprum 1 klorida. Apabila didedahkan kepada cahaya matahari, kaca fotokromik menjadi gelap kerana pembentukan atom argentum yang menghalang laluan cahaya. Apabila keadaan menjadi malam,
Kuprum 1 klorida di dalam kaca menjadi lut sinar semula. Kaca fotokromik pengguna daripada sinaran UV dan sesuai digunakan untuk membuat tingkap kereta, tingkap bangunan dan kanta kamera. Next. Superconductor ceramik yttrium barium kuprum oksida YbCO merupakan bahan komposit yang memiliki sifat superkonduktiviti selain alloy. Superkonduktor digunakan untuk membuat elektromagnet iaitu magnet superkonduktor atau supermagnet. Magnet superkonduktor ringan dan mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Magnet superkonduktor ringan dan mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Magnet superkonduktor digunakan di dalam pemercut zarah dan terlibat di dalam peralatan mesin resonan magnet, nukleus, serta mesin pengimejan resonan magnet. Sekarang saya akan menjemput Yap Kuang Wen untuk membentangkan. Seterusnya, kita akan tengok kepada subtopik 8.4 bahagian ketiga, iaitu perbandingan dan perbezaan sifat bahan komposit dengan komponen asal. Bagi contoh yang pertama, Bagi contoh yang pertama, kita akan lihatkan kepada konkrit diperkokohkan. Konkrit diperkokohkan ini menggunakan bahan asalnya iaitu konkrit. Konkrit ini mempunyai sifat-sifat seperti kekuatan mempatan tinggi dan tahan kakisan. Namun, sifatnya iaitu kekuatan regangan rendah. I use English to make it clearer. Concrete can withstand pressure but cannot be stretched. So for this yang dicontohkan ialah pembinaan jalan raya. Dia boleh tahanlah kenderaan yang berat tapi tak boleh di stretch. So untuk atasi masalah ini, kita akan menambahkan tetulang kekuli atau jejaring dawai yang mempunyai sifat seperti kekuatan regangan tinggi dan namun dia adalah mudah karat. Dengan kata lain, mudah karat itu tidak tahan kakisan lah. Karat itu, term ini digunakan untuk besi dan keluli. Dengan kedua-dua ini akan kita hasilkan konkrit diperkokohkan yang mempunyai sifat-sifat seperti kekuatan mempatan tinggi, kekuatan regangan tinggi dan tahan kakisan. Sikit tambahan on the concrete back. Concrete ini actually dia adalah juga sejenis bahan komposit yang dikategorikan ke dalam particulate composite kerana ia adalah gabungan air, simen dan aggregate. Aggregate ini pelbagai batu bata lah, pasir dan batu bata yang halus dan kasar. Okay, next. Untuk contoh yang seterusnya, kita akan lihat kepada kaca gentian. Kaca gentian ini merupakan sejenis FRP. FRP ialah fiber reinforced plastic. Kaca gentian ini mempunyai sifat-sifat seperti kekuatan regangan tinggi, penebat haba dan elektrik, tahan kakisan dan tahan lasak. Lasak ini meaning sesuai untuk kegunaan harian. So, untuk mencapai sifat-sifat yang berikut, kita akan mixkan plastik dan gentian kaca. Marilah kita tengok sifat-sifat mereka. Pertama ialah plastik. Plastik mempunyai sifat-sifat seperti kekuatan regangan rendah,
tahan kakisan dan tahan laksa. Again, tahan laksa meaning is suitable for daily use. Untuk mengatasi kekuatan regangan rendahnya, kita akan mix dengan gentian kaca yang mempunyai sifat-sifat seperti kekuatan regangan tinggi, dan apabila kita lihat kepada kedua-dua bahan ini, mereka ada sifatnya keburukannya, yaitu kekondaksian haba dan elektrik yang rendah. Meaning dia boleh kondaksikan elektrik dengan atau haba dengan kuantiti yang kecil lah. So apabila kedua-dua ini bergabung, kita akan hasilkan kaca gentian yang penebat haba dan elektrik. Sikit penambahan. Kaca gentian ini mempunyai sifat yang mempunyai struktur yang kuat daripada banyak logam berat dari certain aspek lah. Okay, I have done my part and let's see what Lian Ting has to present. Thank you. Contoh bahan komposit yang keempat adalah kaca fotokromik yang diperbuat daripada kaca serta argentum klorida. Antara kelebihan kaca adalah lut sinar serta bersifat kuat dan keras. Namun begitu, kaca tidak dapat menyerap sinaran UV dan juga tidak sensitif terhadap cahaya. Bagi argentum klorida pula, kelebihannya adalah lut sinar kepada cahaya nampak, dapat menyerap sinaran UV dan sensitif terhadap keambatan cahaya. Dengan menggabungkan dua bahan ini, kaca fotokromik yang dihasilkan akan bersifat lut sinar dan dapat menyerap sinaran UV. Ini dapat memberikan perlindungan kepada pengguna yang menggunakannya. Akhir sekali adalah superkonduktor yang tidak akan menghasilkan rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah, manakala bahan asalnya Akhir sekali adalah superkonduktor yang tidak akan menghasilkan rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah, manakala bahan asalnya iaitu kuprum 2 karbonat, barium karbonat, yttrium 3 karbonat dan oksigen bersifat sebaliknya. Dengan ini, superkonduktor yang dihasilkan akan membiarkan arus elektrik mengalirnya tanpa kehilangan tenaga. Ini juga merupakan sebab tempat perjalanan MRI adalah sejuk dan bukannya pada tempat yang berada dalam suhu bilik. Saya rasa ada satu slide tadi yang tak dibacakan kan? Kaca fotokromik. Sudah selesai ke pembentangan? Belum, tadi tak Sorry, sengaja. saya komputer saya lag. Bahan komposit ini adalah terdiri daripada kaca serta argentum klorida. Antara kelebihan kaca adalah lut sinar serta bersifat kuat dan keras. Namun begitu, kaca tidak dapat menyerap sinaran UV dan tidak sensitif terhadap cahaya. Bagi argentum klorida pula, sifatnya terdapat lut sinar kepada cahaya nampak, menyerap sinaran UV dan sensitif terhadap keambatan cahaya. Dengan menggabungkan dua bahan ini, kaca fotokromik yang lut sinar, menyerap sinaran UV dan penyerapan sinaran UV-nya adalah bergantung pada keambatan cahaya. Ini dapat memberikan perlindungan kepada pengguna yang menggunakannya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan daripada kumpulan 8.4 iaitu bahan komposit dan kepentingannya. Okey, cikgu rasa again presentation anda semua bagus-bagus belaka. I can see that you all have properly prepared. Okay, and then maklumat yang kamu sampaikan bukan setakat yang ada kat buku teks, tetapi you went all out. You cari lagi maklumat lain untuk tambahkan. Alright, supaya your pembentangan lagi menyeluruh. Okay, so cikgu kagumlah dengan pembentangan hari ini daripada semua kumpulan. So sekarang saya menjemput semua ahli kumpulan 8.4 untuk buka kamera.
dan seterusnya terimalah soalan daripada kawan-kawan lain. Kita buka dulu kamera, kita tangkap gambar dulu. Okay, wait Okay, 1, 2, 3. Okay, sudah. Now, mungkin kita boleh terima soalan. Okay, dipersilakan pelajar-pelajar yang ingin mengemukakan soalan. Apakah yang dimaksudkan polimer? Poly lain, poly ialah banyak. Dalam konteks ini bermaksud monomer. Asas. Sebagai contoh dalam bio, karbohidrat diklasifikasi kepada 3 kumpulan, monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Ini ialah sesuatu contoh polimer. Boleh saya dapat tahu dari mana datangnya pertanyaan tentang polimer? Kaisong. Where does the polymer, soalan polimer berkaitan dengan komposit ni datang dari mana ya polimer? Mungkin cikgu terlepas pandang ke untuk cover? Atau mungkin ada tak kumpulan yes, Kaisong. Daripada buku rujukan. Oh, daripada buku rujukan. Okay. Because saya rasa polimer tak termasuk dalam your objektif pembelajaran ya. That's why cikgu pun hairan kenapa tiba-tiba ada perkataan polimer keluar. Alright, saya tak silap cikgu kalau saya merujuk kepada objektif pembelajaran, polimer tak ada lah. Alright, tapi soalan yang bagus, Olivia pun dapat menjawab. Okay, very good. Sekarang saya minta lagi soalan lain daripada kumpulan lain. Saya nak tanya, apakah kelemahan bahan komposit? Salah satu kelemahan bahan komposit ialah pembaikan yang mahal kerana bahan komposit tidak mudah rosak sehingga sukar untuk mengetahui sama ada struktur dalamannya sudah rosak atau tidak. Selain itu, pembaikan boleh menjadikan lebih sukar apabila permukaan komposit rosak dan ini akan menjadikan kos pembaikan lebih mahal. Selain itu, lebih satu kelemahan ialah kegunaan bahan resin. Resin yang digunakan dalam bahan komposit melemahkan pada suhu serendah 150 darjah. Ini menjadikan pentingnya pesawat untuk mengambil langkah berjaga-jaga tambahan untuk mengelakkan kebakaran. Kebakaran yang terlibat dalam bahan komposit dapat melepaskan asap toksik dan zarah mikro ke udara dan ini akan menyebabkan risiko kesihatan. Okay, again, soalannya bagus, okay. Tapi it's not more on mencapai objektif pengajaran kerana cikgu kata soalannya sepatutnya bertuju kepada apa yang di-cover kan. So, maklumat tambahan juga. Tadi merupakan maklumat tambahan juga. Tadi Yenting yang buat penjelasan kan? Betul Yenting? Ya, cikgu. Okay, so saya rasa your penjelasan bagus, okay. Tetapi soalan-soalan macam ni biasanya dia tak akan keluar in SPM. Because dia, so if let's say tadi kan in your teaching, in your explanation pun kamu tak ada cerita pasal benda-benda macam tu kan. So same goes, sebenarnya dalam objektif pengajaran
bab ini, subtopik ini tiada pertanyaan tersebut ya. Tak ada soalan-soalan macam tu akan ditanya. Okey, ada tak soalan yang menjurus kepada objektif pengajaran hari ini? Kepada bab 8.4. Contoh cikgu maksudkan ialah apakah kegunaan bahan komposit ataupun kita banding bezakan bahan komposit tersebut ataupun kita kata tentang dia punya kegunaan. Those are the questions that I'm looking forward to. Alright, kerana itulah yang biasanya akan ditanya dalam SPM. Okay, ada tak pertanyaan sedemikian? Ada soalan? Yes, Cikgu. Tadi Yanting telah mention about kosnya yang kos bahan komposisi yang tinggi. So mengapa bahan komposisi masih dihasilkan atau apakah tujuan bahan komposisi dihasilkan? Bukannya ia hanya menghasilkan saja. I'll answer this. No. Tapi sebaliknya dia actually save wang. Yang Yanting sebut tadi meaning dia save money in long term. Dia akan save money. Dia akan save wang dalam untuk masa yang panjang lah. Kerana ini guna bahan komposit actually tujuannya untuk mengganti bahan asalnya, macam saya beri contoh ya, macam konkrit diperkukuhkan. Ini konkrit diperkukuhkan menggunakan keluli, so dia actually sangat mahal, tapi for long term dia actually menjimatkan wang kerana konkrit ini actually mahal, dan kalau gunakan konkrit sahaja untuk membina sesuatu, dia gunakan konkrit yang banyak. Tapi kalau menggunakan konkrit diperkukuhkan, dia gunakan konkrit yang agak sedikit dan tidak perlu maintenance yang tinggi lah kerana tahan. Okay, hari ini saya nampak ada in-depth learning Okay, ada, that means macam cara Kwang Wei menjelaskan. Okay, kalau kamu kata oh mahal, sebenarnya tak mahal because we are really kita sekejap ada tetamu pula. Okay, wait for what? 15 minutes. Okay. Yeah, 15 minutes. Another 15 minutes, okay? So kita ada apa Oh, okay. So in terms of, that's why dia tak ada dalam syllabus tau. Dia tak ada dalam syllabus pasal mahal ke, murah ke. Because the main idea kenapa kita nak guna bahan komposit ialah kerana cirinya yang sesuai. Alright, kita nak bina jambatan, kita nak bina jalan raya yang boleh tahan lama. Alright, that's why we end up with bahan komposit lah. Okay, mahal ataupun tak mahal itu later on. Tapi the kegunaannya yang kita nak utamakan dalam bab ni. Alright, so kita tak ada cerita pasal mahal ke murah ya. Alright, tapi in terms of maintenance, all those costs not in this syllabus. Yang kita nak tetapkan ialah bahan konkrit diperkukuhkan itu sifat dia adalah kekuatan regangan yang tinggi, tahan kakisan, kekuatan mampatan yang tinggi. That's why dia sesuai untuk buat jambatan dan lain-lain lagi. Alright, okay. So ada pertanyaan lain? Ada, cikgu ada sini. Bagaimana superkonduktor digunakan dalam kereta api? So soalan kamu ialah bagaimana superkonduktor digunakan dalam kereta api. Okay, topik ini sangat mendalam. Okay, so secara ringkas maksud superkonduktor adalah bahan yang mencapai superconductivity yang merupakan keadaan jirim yang tidak mempunyai rintangan elektrik dan tidak membenarkan medan magnet menembusinya. Okay, senangnya lah. Okay, so apa kita mau tahu mengapa dan bagaimanakah? So apabila superkonduktor di bawah suhu yang disebut suhu kritikal, okay, rintangan elektrik tiba-tiba akan menjatuh ke sifar. Okay, maksud ini secara ringkas ialah
Okey, apabila ada arus elektrik, aliran elektron akan berlaku. Okey, kerana elektron terikat longgar ke nukleus. Itu ialah bab 5 ikatan logam, elektron valence dinia setempat membentuk larutan elektron bla 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 dan seterusnya. Okey. So, persekitaran juga ada suhu. Okay. So, apabila itu ion positif logam, itu cation kerana itu elektron sudah dinia setempat. Okay. Dan elektron akan bergetar dan berlanggar antara satu sama lain secara berwarak kerana ada suhu. So, semakin tinggi suhu, semakin banyak tenaga akan dibebas. Dan semakin banyak rintangan. Kerana rintangan ialah senangnya pembebasan tenaga. Okay. So jika saya terbalikkannya lah, semakin rendah suhu, then semakin kurang tenaga dibebas kerana kurang penggetaran dan semakin kurang rintangan. So mengikut filosofi ini, menggunakan konsep ini, superkonduktor adalah bahan yang suhu kurang daripada suhu kritikal dia dan menyebabkan rintangan jatuh kepada sifar. So pada senangnya, superkonduktor almost tak ada rintangan punya kerana suhu yang sangat-sangat rendah. Okay. So oleh sebab itu, kereta api yang menggunakan superkonduktor boleh bergerak dengan sangat laju kerana tidak kehadiran rintangan. Harap sudah menjawab soalan kamu. Okay, baik. Thank you, William. Saya rasa penjelasan dia very good. Okay. Question yang ditanya kali ini adalah kebat semua dah dikebatkan. Hot question yang kena bacaan mendalam. Alright. Kalau setakat guna buku teks tak bolehlah nak jawab soalan kan. So okay, berbalik kepada itu, bagi pelajar yang tak boleh menjawab soalan tersebut, jangan takut, soalan tu takkan keluar because dah terlalu mendalam. Alright. So yang biasanya akan ditanya dalam exam ialah contoh cikgu bagi contoh. Apakah sifat superkonduktor? Okay, apakah kegunaan superkonduktor? Macam tu je. Alright, so dia takkan sampai kenapa dia sesuai jadi kereta api then you have to cerita pasal the electron and everything. Itu tak ada. Okay, tak payah takut. Okay, for those who are very scared now, tak payah takut. Okay, yang ditanya adalah yang lebih umum. Okay, lebih umum Alright. Tapi saya rasa kumpulan ni memang you go all out lah. Alright, you cari buku rujukan, you cari all internet information. Okay, ada banyak maklumat tambahan. Cikgu pun belajar banyak pagi ni. Tak pagi lah, dah petang dah. Okay, pada petang ini saya pun dah belajar banyak maklumat tambahan. Okay, thank you very much. Kita dah tangkap gambar belum kumpulan ni? Sudah ke? Sudah ya. Alright. So, terima kasih kepada semua kumpulan yang telah membuat pembentangan. Okay, hari ini kita dah lengkap pembentangan untuk bab 8. So, thank you very much. Saya boleh melihat effort yang bagus daripada semua ahli kumpulan. Okay, teratur, tersusun. Seakan-akan you dah banyak kali buat preparation. Mungkin you dah buat persembahan sebelum ni. You dah buat preparation over the weekends ke or something like that. So, dia tersusun lah. Bagus. Okay, bagus ya. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya berhenti recording. Thank you very much. Saya akan stop recording sekarang. Terima kasih kepada mereka yang menyaksikan pembentangan pada pagi ini.